Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila, merupakan pelajar tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jawa. Guru penasihat saya ialah Puan Samihah. Dalam video ini, saya ingin membincangkan tentang kepentingan Piagam Madinah dalam Kerajaan Islam Madinah. Istilah Piagam Madinah merujuk kepada dokumen, kanun, piagam atau perjanjian bertulis mengenai hak dan tanggungjawab pemerintah dan orang yang diperintah. Piagam ini digubal oleh Nabi Muhammad SAW sewaktu baginda berada di kota Madinah sejak tahun pertama Hijrah. Tujuan piagam ini digubal adalah untuk dijadikan panduan bagi menegakkan sebuah negara Islam yang berdaulat di Madinah. Bahagian pertama piagam ini berhubung dengan peraturan bagi orang Islam, manakala bahagian kedua berhubung dengan peraturan bagi orang Yahudi. Terdapat 5 kepentingan Piagam Madinah, iaitu kelahiran negara Islam, penyatuan penduduk Madinah, mewujudkan sistem politik yang teratur, kebebasan penduduk terjamin dan kepentingan ekonomi. Kepentingan Piagam Madinah yang pertama ialah kelahiran negara Islam. Piagam Madinah membolehkan Nabi Muhammad SAW membina sebuah negara Islam yang berdaulat dan bermaruah. Piagam ini membantu melahirkan sebuah negara yang aman dan damai yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan keturunan. Penyebaran agama Islam dan hubungan diplomatik dengan kewujudan perlembagaan Madinah, agama Islam dapat disebarkan ke seluruh semenanjung Arab dengan mudah. Contohnya, Rasulullah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara jiran seperti Rom dan Parsi. Kepentingan yang kedua ialah penyatuan penduduk Madinah. Piagam ini meletakkan asas bagi penyatuan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Penduduk Islam yang terdiri daripada 2 kumpulan Muhajirin dan Ansar diasuh menjadi satu kumpulan yang kuat bagi mengelakkan musuh mengambil kesempatan daripada perpecahan mereka. Piagam ini membuktikan bahawa Islam tidak memutuskan hubungan dengan bukan Islam. Piagam ini berperanan supaya masyarakat berbilang bangsa hidup aman damai, teratur dan bersistem serta menghindarkan permusuhan. Kepentingan yang ketiga ialah mewujudkan sistem politik yang teratur. Piagam Madinah membuktikan bahawa Islam mempunyai satu sistem politik yang teratur dan kemas. Sistem politik Islam berlandaskan kepada syariah, akidah dan akhlak Islam. Perlembagaan Madinah juga melahirkan pemerintahan yang berpegang teguh kepada prinsip musyawarah. Dalam konteks ini, semua kaum berhak untuk menyuarakan masalah mereka. Piagam ini juga mewujudkan peraturan tata negara bagi menyelesaikan segala masalah penduduk Madinah. Kepentingan yang keempat ialah kebebasan penduduk terjamin. Perlembagaan Madinah menjamin kebebasan hak asasi kaum Yahudi dan penganut-penganut agama lain. Masyarakat Madinah bebas menganut dan mengamalkan agama dan adat istiadat masing-masing tanpa sekatan. Kebebasan itu meliputi kebebasan diri, kebebasan agama, kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara, kebebasan beramal, kebebasan bekerja dan sebagainya. Tiada paksaan dalam kepercayaan seseorang adalah antara perkara yang disetujui oleh Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah. Mereka yang mematuhi perlembagaan akan diberi jaminan perlindungan dan keselamatan. Kepentingan yang kelima ialah kepentingan ekonomi yang memberi kebebasan menjalankan kegiatan ekonomi kepada semua penduduk. Peraturan ini dibuat untuk mengelak pemboikotan ekonomi oleh orang-orang Yahudi ke atas umat Islam seperti yang dilakukan oleh kaum Quraisy Mekah sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Kebebasan dalam kegiatan perniagaan dan keadaan yang aman di Madinah telah menarik minat pedagang-pedagang luar untuk datang ke Madinah. Akhirnya, Madinah telah menjadi pusat perdagangan penting di semenanjung tanah Arab. Dengan itu, umat Islam secara beransur-ansur telah menguasai ekonomi Madinah dan di kawasan persekitarannya. Kegiatan riba juga turut diharamkan. Kesimpulannya, kepentingan Piagam Madinah jelas terserlah dari segi politik, sosial dan agama. Dari segi agama, piagam ini mempunyai pengertian yang besar terhadap perkembangan Islam. Ia juga melambangkan bahawa Islam sentiasa dapat dipraktikkan dalam peraturan-peraturan berkerajaan.
Perlembagaan ini menyusun masyarakat yang sebelum ini tidak pernah mempunyai peraturan dalam erti kata yang sebenar. Perlembagaan Madinah adalah perlembagaan yang unggul dan tiada tolok bandingan sehingga ke hari ini. Sekian sahaja daripada saya. Diharapkan video ini dapat memberikan manfaat kepada semua.